Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin insan jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tu? Kira ni tuan-tuan i'tikaf lah dalam ni ya. Kira ni selama-lamanya ke punya? Selama-lamanya terus. Kiranya masjid bagan saya ada dua lah ni ya. Tapi memang alhamdulillah lah, sebab kalau ikutkan kapasiti pun macam tak muat kan. Taman dah makin banyak, jadi masjid pun kena agak banyak lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi di negara-negara Arab, masjid ni memang tak jauh, dekat-dekat. Sebab apa? Majoriti semua orang Islam, betul tak? Majoriti, jadi memang tak muat dah tuan-tuan. Betul lagi masjid sana bukanlah macam masjid kita tuan-tuan, tanah lapang, kawasan luas. Kadang masjid-masjid dia bangunan-bangunan yang apa, tengah-tengah bangunan tu dia buat masjid. Jadi kapasiti dia sangat terhad. Jadi alhamdulillah lah, dan tahniah lah pada tuan-tuan, pada pengurusi kita malam ni kuliah kot tu. Nanti tuan-tuan boleh letak lah apa, nawaitul i'tikaf apa betul lah. Boleh i'tikaf di dalam masjid. Baik, jadi tuan-tuan bila mai kuliah ni, tuan-tuan boleh i'tikaf lah, mula masuk tu i'tikaf lah. Selagi mana kita ada dalam masjid, mudah-mudahan kita mendapat pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, jadi tuan-tuan nanti kita akan ada tahlil. Jadi agak-agak dalam beberapa minit sebelum kita isyak tu, kita akan terus dengan tahlil lah. Baik, kita berhenti di mana? Buka surat 30 nombor 2. Kita berada di bawah bab saya mestilah muslim di sudut ibadah, dan kita berhenti di nombor 2 kan. Baik. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Kata pengarang, saya mestilah melakukan ibadah dengan penuh khusyuk sehingga saya dapat merasai kelazatan serta kemanisannya, malah mendatangkan kekuatan kepada saya untuk berterusan mengerjakannya. Makna dia buat ibadah dengan khusyuk. Khusyuk ni maksud dia bila turun ayat Quran apa, qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Ayat ni sebut sesungguhnya telah berjayalah orang beriman yang apa? Orang yang beriman telah berjaya. Qad aflahal mu'minun. Ciri yang pertama orang beriman yang berjaya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang dalam sembahyang dia khusyuk. Jadi khusyuk ni apa? Kebanyakan ulama tafsir macam Mujahid, Qatadah dan ramai lagi sebut khusyuk ni maksud dia khaifuna sakinun, hati ni rasa takut dan tetap hati dan tubuh badan tak bergerak. Dan malah kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, dulu-dulu di kalangan para sahabat ada semayang tengok langit, mata tengok atas. Bila semayang mata tengok macam ni, bukanlah berdongak, tapi mata tu ke atas tengok. Jadi bila turun ayat ni, alladhina hum fi salatihim khashi'un, maka seluruh para sahabat Nabi semayang tengok tempat sujud. Jadi sunat semayang tengok tempat sujud. Kecuali kita kalau tengok tempat sujud, mata kita lagi tak khusyuk.
Ketika ini boleh pejam mata lah. Kalau pejam mata lagi khusyuk, boleh. Mana takut kita bila buka mata kita tengok orang belakang ke dan sebagainya. Sepatutnya sunnahnya adalah mata tengok tempat sujud. Tapi ada sunnah yang lebih besar, semayang mesti khusyuk. Ada orang kadang-kadang bila dia tengok tempat sujud, dia kurang khusyuk, maka dibenarkan bagi dia untuk tutup mata. Cuma dalam pandangan mazhab Imam Malik, bila semayang tengok depan, tengok kiblat, berdasarkan ayat Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi tengok depan. Jadi jumhur lah, kita pegang jumhur adalah semayang tengok tempat sujud. Tapi kalau ada orang dia sukar nak khusyuk, kalau ada lah, ataupun dia lebih khusyuk bila dia pejam mata, dibenarkan. Baik, jadi itu ayat disebut orang mukmin ni berjaya, tapi ciri yang pertama khusyuk. Tapi kadang-kadang kita semayang macam mana nak khusyuk? Tak dapat nak khusyuk. Yang pertama, khusyuk kena usaha. Dia bukan main sendiri. Kita kena usaha ke arah khusyuk tu. Kalau kita tak usaha, memang tak dapat lah. Kita semayang mungkin dah 30 tahun, 40 tahun, lebih heran. Pasal apa tak boleh khusyuk? Pasal kita tak usaha. Tak usaha maka tak dapat. Semua benda macam tu. Dalam hidup kita ni, kalau tak usaha memang tak dapat. Pertama, nak usaha mendapat khusyuk macam mana? Kita punya tubuh badan kena tundukkan dulu. Kan pernah Rasulullah SAW tengok orang semayang main janggut. Tapi main janggut. Tengah semayang pegang janggut. Maka kata Nabi SAW, lau khashi'an qalbu hada la khashi'atil jawarihuhu. Kalaulah hati dia ni khusyuk, maka anggota badan dia juga akan khusyuk. Jadi kalau orang semayang badan dia bergerak-gerak, tangan dia bergerak-gerak banyak, tak khusyuk tuan-tuan. Kalau hati dia khusyuk, tubuh badan dia khusyuk. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk khusyuk, kita perlu memahami apa yang kita baca. Kita faham. Jadi bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam hati kita segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Kalau kita biasakan begitu, Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tiap kali kita semayang, kita hadirkan makna dia. Dia baru datang khusyuk. Lama-lama dia datang gerun. Tuan-tuan pun tahu, saya tak pernah tengok hantu, tuan-tuan tak pernah tengok hantu, dan ramai orang tak pernah tengok hantu, tapi ramai orang takut hantu, ramai. Sebab apa? Sebab kita daripada kecil kita dimomokkan. Betul tak? Jangan nanti hantu tu mai. Macam-macam hantu ada tuan-tuan. Jadi orang jadi takut hantu. Sampai setengah orang nak bangun malam pun takut. Saya pernah jumpa orang punya takut, dinding dia bunyi ketek, tek. Dia kata hantu apa? Ketuk. Rupanya bukan hantu ketuk. Cicak pakai ekor dia ketuk. Kan cicak dia pakai ekor ketuk. Ada orang saya jumpa, dia punya takut ada hantu menangis keliling rumah dia. Takut, tak tahu nak kata. Rupanya bila siasat bukan hantu, musang pandan. Kan dia bunyi macam orang menangis, musang pandan. Takut tuan-tuan. Pasal apa kita takut hantu? Walaupun kita tak pernah tengok hantu pun, tak pernah tengok pun hantu tu, tapi kita takut. Sebab kita dimomokkan. Sebab tu kadang-kadang kalaulah satu malam kita takut hantu, contohnya lah bangun tengah malam dengar bunyi pelik-pelik ke apa ke, kita takut, mungkin ada baiknya kita tanya diri kita, di mana kita memposisikan Allah dalam hati kita. Tanya balik, kita letak Allah kat mana? Sedangkan kita tahu Allah Tuhan sekalian alam. Kita tahu Nabi sebut, kalau kita kata bismillah, syaitan dengar, syaitan akan mengecil seperti lalat. Kita tahu dalam hadis sebut. Tapi baru dengar bunyi orang ketuk tingkap lah, kita takut sungguh. Baru dia buat macam tu je, kita punya goyang, punya teruk. Heran tuan-tuan. Di mana kita letak Allah dalam hati kita? Ada orang dia nak bangun malam pun dia takut. Saya satu malam, isteri saya bagi tahu, dia jaga tengah malam. Jadi dia nampak kelibat. Real dia nampak.
Depan dia bergerak daripada ruang tamu masuk ke bilik sebelah. Jadi dia pun takut lah. Saya pun mula dengar, takut lah juga kan. Tapi bila fikir balik, kalau betul hantu pun dia buat apa? Betul tak? Dia nak tunjuk kelibat dia, baby kat dia, apa masalah? Kita ni di mana kita letak Allah dalam hati kita? Dalam Quran kata, wallahu ahaqqu an takhsha. Allah lah yang paling berhak kita takut. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Hanya sahaja itu kerja-kerja syaitan yang menakutkan pengikut-pengikut dia. Memang orang yang menyembah selain pada Allah, kadang-kadang dia takut, betul tak? Dia takut dengan kuasa dewan, takut dengan kuasa hantu ni, takut dengan kuasa jin ni, takut dengan semangat laut ni. Kalau kita tak hidang nanti dia mengamuk, betul tak? Takut macam-macam. Sampai ada setengah orang, saya baca ada hotel yang budak tu jatuh di Penang tu kan. Kita mati dah 9 orang dah mati, betul tak? Hotel apa benda dah hotel tu di tepi pantai tu. Sebelum kes budak tu, yang budak tu kena jatuh mati kan, ada satu keluarga pergi, saya baca tulisan dia lah, malam tu ada gangguan, ketuk pintu, ketuk pintu, punya takut. Sampai tahap dia kata nak pasang Quran pun takut, nanti apa, jin ni lagi mengamuk. Subhanallah, subhanallah. Apa benda kita ni? Sampai nak pasang Quran dalam handset tak berani, takut dia mengamuk. Siapa yang suruh kita takut sampai tahap macam ni? Kita yang membina ketakutan tu. Sampai nak pasang pun takut. Dia kata dia pasang zikir, jin tu tutup. Betul tak kan? Tutup buka balik. Betul tak? Ni kita pasang dia tutup. Habis. La haula wala quwwata. Dia tutup buka balik. Betul. Kita membina ketakutan sedangkan kita tak pernah tengok jin main sembelih orang. Betul tak? Tak pernah kita tengok jin main korek mata orang. Kalau ada yang buat lagu tu, orang yang buat, jin tak buat kerja lagu tu. Quran kata hanya sahaja syaitan punya kerja menakutkan pengikut-pengikutnya. Fala takhafuhum, jangan duk takut. Wa khafuni, takut pada aku. In kuntum mu'minin, kalau kamu betul-betul beriman. Sebab cerita hantu ni pada zaman Nabi SAW pun dah ada kan. Satu kepercayaan, ada jin di padang pasir, saya lupa nama jin tu. Orang Arab cukup takut. Katanya jin ni, memang banyak jin pun kat negara Arab tu. Jin padang pasir ni colek orang, dia tangkap hilang terus. Maka Nabi sebut tidak ada benda tu. Tapi orang percaya benda-benda khurafat macam tu. Baik, jadi saya nak sebut kat tuan-tuan, kalau kita biasakan diri kita tuan-tuan, bila sebut alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, dalam hati tu. Maliki yaumiddin, yakni pemerintah di hari pembalasan. Maksud dia semua tak boleh cakap, senyap sunyi. Fala wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Di hari kiamat nanti, waktu berdiri semua makhluk, senyap sunyi suara, tunduk habis, tak dengar suara illa hamsa, bisik-bisik. Punya takut pada Allah Azza wa Jalla. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamulah kami sembah, padamulah kami mohon pertolongan. Baru datang zuk tu, kalau tengah semayang jin main lompat, tak takut. Pasal apa? Hati tu tawajuh pada Tuhan. Ada orang semayang, jin main ketuk, lari tuan-tuan. Saya ingat dulu saya semayang satu surau tu. Surau tu agak bagi saya mistik lah. Sebab bila kita semayang, bunyi orang berjalan di belakang. Bunyi orang berjalan, keruk-keruk. Dia orang berjalan di belakang. Pelik lah kan, siapa berjalan. Surau Papan. Sekali tu tengah semayang, bunyi orang berjalan. Saya ingat ada satu pakcik tu, umur dalam 60-an dah. Bila dengar bunyi keruk-keruk, pakcik tu semayang, tengok belakang. Dia punya takut lah tuan-tuan. Kalau betul jin boleh tak nak main cekik hang lah. Betul tak? Tapi dia punya takut, meninggal dah pakcik tu pun. Dia tengok belakang, suara apa lah.
Ada satu pakcik tu dia cerita kat saya. Dia semayang satu surau ni. Bangun malam. Bagus orang tua ni. Selalu main awal surau, semayang tahajud. Satu malam dia main, dia semayang tahajud. Ada orang pegang bahu dia. Dia berasa. Dan dia rasa ada kelibat tepi dia. Meremang juga. Tapi dia buat tak tahu. Betul tak? Kalau kita dengar cerita ni, takut. Hang takut. Pasal apa? Dia main pegang bahu je pun. Kalau betul. Tapi kita jadikan peristiwa ni, habislah. Kiamat lah. Dia pegang bahu je pun. Tu pun kalau betul dia. Baik. Jadi kita membina ketakutan kita momok kan. Baik, walaupun kita tak pernah tengok. Sebab tu hakikat hantu ni di Malaysia ni kebanyakannya lebih kepada kawalan sosial. Betul tak? Orang tua-tua dulu-dulu kan tak suka anak lepak sana. Hang jangan pergi sana. Baru ni jiran nampak hantu pocong 2 ekor. Dia tak ada pun. Dia tak nak bagi anak dia lepak situ. Saya di Kuala Lumpur tu, saya ingat budak-budak Kuala Lumpur. Kan sana takut kes colek lah apa kan. Jadi bapak dia pun bagi takut. Petang-petang balik awal. Nanti datang hantu apa? Hantu dada, buah dada tuan-tuan. Budak-budak KL punya percaya tu, hak kecil-kecil tu. Nanti dia main, dia serelum dalam jubah dia tu. Dada dia penuh dengan ulat. Habislah, matilah dia makan. Padahal mana ada kes, satu kes pun macam tu kat dunia ni. Tapi budak-budak tu percaya sungguh. Pasal mak bapak dia cerita lagu tu supaya janganlah main lama-lama sangat. Nanti balik. Tapi sayangnya orang percaya sampai ke tua. Walaupun kita tak pernah tengok hantu pun. Baik, jadi tuan-tuan, nak khusyuk kena usaha. Jaga kita punya anggota badan. Kemudian faham makna benda yang kita baca tu, biar kita faham apa benda yang kita baca. Baik. Jadi tuan-tuan, sehingga saya dapat merasai kelazatannya serta kemanisannya, malah mendatangkan kekuatan kepada saya untuk terusan mengerjakannya. Jadi usaha untuk khusyuk tu disebut tu, saya mesti khusyuk. Kena usaha. Balik ni kotlah tuan-tuan. Saya yakin tuan-tuan sini insya-Allah semayang khusyuk tuan-tuan. Kalau rasa mungkin kena perbaiki, kita balik, kita tengok makna-makna bacaan kita. Nak cek balik. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Tuhan yang maha tinggi dan kepujian baginya. Tengok. Tengok balik apa makna dia. Sebab itulah ketika Nabi SAW tengah sembahyang malam, jin ifrit lompat depan Nabi. Kan sebut dalam hadis sahih. Jin ifrit. Jin ifrit ni bangsa jin yang paling kuat dan paling jahat. Ifrit kuat dan jahat. Jadi dia lompat depan Nabi SAW. Habis sembahyang, Rasulullah pergi dekat dia, lawan dengan dia, tambat kat tiang. Tambat kat tiang masjid. Jin ifrit tu. Yang mana ifrit ni bila Nabi Sulaiman alaihi salam sebut, siapa yang boleh bawa istana Balqis kan? Dia boleh sebut ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kau boleh bawa sebelum hang bangun daripada tempat duduk. Hebatlah, boleh angkat apa? Singgasana Balqis. Hebat tu. Padahal jauh tu daripada Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman alaihi salam duduk di Baitul Maqdis. Katanya si apa? Balqis ni lah duduk di Yaman katanya. Sabak tu di Yaman, kata sebagai riwayat lah. Baik, jadi jauh tu, mungkin 1000 km lebih sebelum bangun Nabi Allah Sulaiman sampai. Dia punya singgah sana dia. Hebat. Tapi yang itulah yang Nabi lawan dan Nabi tambat kat tiang. Dan Nabi sebut esok sahabat dia waktu subuh nanti Rasulullah akan tunjuk kat para sahabat, inilah ifrit yang mengganggu solatku di waktu malam tadi. Nampak tak? Tapi katakan jadi, kalau jadi kat kita macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan mai Masjid At-Taqwa, Masjid At-Taqwa, sembahyang malam pukul 4 pagi, jin ifrit lompat depan tuan-tuan. Jadi apa tuan-tuan? Viral. Masjid At-Taqwa berhantu, semua pakat takut. Loh, baru dia lompat, koklah dia buat main M16 tembak, padanlah juga. Baru lompat, viral habis semua. Habis macam mana ni, baru jadi masjid, mungkin dia mengamuk lah kot tu. Kita yang membina ketakutan dalam hati kita. Baik, jadi sama juga Imam Mujahid rahimahullah. Saya sebut tadi nama dia, anak murid Ibnu Abbas radhiyallahu an.
radhiyallahu anhuma, dan terkenal ulama tafsir yang terkenal. Tuan-tuan buka kitab tafsir mesti ada Imam Mujahid rahimahullah. Dia pun sama sembahyang malam. Sembahyang malam budak lompat depan dia. Budak main mana tak tahu. Budak main lompat depan dia. Budak kecil tengah malam-malam ni. Kalau kita kata apa? Tuyul. Orang Melayu nama banyak, jangan risau. Mainlah lagu mana hantu pun ada nama, jangan risau. Ada kad penalan dia dah. Jadi main lompat depan dia. Kalau kita tak tahulah tuan-tuan macam mana, mungkin tuan-tuan kuat iman tu tapi tambat lah, betul tak kan? Imam Mujahid bila dia main lompat depan Imam Mujahid nak pergi tangkap dia. Bila Imam Mujahid nak pergi tangkap dia, dia lompat ke belakang. Dia jatuh tersembam. Sampai Imam Mujahid dengar dia jatuh. Dan Imam Mujahid pesan, bila syaitan zahirkan diri daripada kita, syaddu alaih ni bersikap keras. Bukan bila syaitan kumpul, habislah. No, bukan. Salah tu. Bila main ketuk almari ke, dia main ketuk apa, ingat pesanan Imam Mujahid, bila hantu main kacau, bersikap keras. Awak nak apa? Macam tu. Berani ke tuan-tuan? Cubalah try, betul tak kan? Tak cuba mana tahu, betul tak kan? Malam ni tidur dia main ketuk sungguh. Dia bila dapat ilmu, ujian akan main, betul tak? Malam ni lah kot. Dia main ketuk tu, tuan-tuan rasa takut? Ingat pesanan Imam Mujahid rahimahullah, syaddu alaih. Baik hang pergi sebelum pergi penampak hang. Tuan-tuan pergi, tuan-tuan sebut, jangan duk kacau lah, pergi balik lah. Betul tak? Macam tu lah sebut kat dia. Sebut bismillah, dia dengar bismillah pun dia takut lah. Betul tak kan? Ni kita jangan kata bismillah, nak buka Quran, nanti jin tu lagi mengamuk. Siapa bagi tahu hang? Baik. Jadi tuan-tuan begitulah. Sehingga kita nak khusyuk, kita kena usaha. Tak usaha, kita tak dapat. Semua hidup kita. Dan sebab tu dalam Quran sebut walladzina jahadu fina, orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami. Nak khusyuk, nak apa, semua kena bersungguh-sungguh. Nak ikhlas, nak jadi orang yang tawaduk, semua kena usaha. Tak usaha, tak dapat. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuna fa idza hadaratis salah ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rif. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan kami dan kami juga berbicara dengannya, tetapi bila tiba saja waktu sembahyang, ia seolah-olah tidak mengenali kami dan kami pula tidak mengenalinya. Sembahyang khusyuk, fokus pada Allah Azza wa Jalla. Kita dah banyak masa kita dengan tengok TV je, dengan tengok handsetnya, masa kita menyembangnya. Apa salahnya sembahyang yang tak ada berapa minit kita fokus 100%. Masa 24 jam. Sembahyang ni kalau kita nak kira 2 jam pun tak sampai. Betul tak? Waktu kita sembahyang pada Allah Azza wa Jalla, kotlah kita tambah duha lagi, tu cerita lain lah tuan-tuan. Kalau fardu ni tuan-tuan, saya ingat 2 jam tak sampai. Saya sejam pun tak sampai tuan-tuan. Takkanlah tak boleh kita fokus dengan fokusnya habis-habisan lah tuan-tuan. Usaha. Kekhusyukan inilah yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Kam min qa'imin hadduhu min salati ta'ab wan nasab. Berapa ramai orang yang mengerjakan sembahyang, habuan yang ia terima hanyalah penat dan lelah. Kemudian kam min sha'imin hadduhu min saumihi al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, ia tidak memperoleh apa-apa ganjaran kecuali lapar dan dahaga. Di sini orang yang membatalkan pahala puasa dia. Sembahyang kalau tak khusyuk, kalau mana tak dapat pahala. Tuan-tuan mesti dapat pahala. Tuan-tuan sebut, baca Fatihah ni pun, kalau tuan-tuan tak khusyuk, dapat pahala. Quran kan, Quran mesti dapat pahala. Satu ayat, satu huruf 10 pahala. Tapi pahala khusyuk tu tak dapat. Kesan solat pada diri tu tak ada. Itu rugi tuan sudut tu lah. Yang sepatutnya bila kita sembahyang, dia ada kesan pada jiwa, tapi disebabkan kita lalai, kita tak ada rasa kesan. Adapun dalam hadis ni ataupun dalam ayat Quran sebut fawailul lil musallin alladhina hum fi salatihim sahun, alladhina hum fi salatihim sahun. Celaka bagi orang yang sembahyang, orang yang lalai dalam sembahyangnya. Sehingga kan ada golongan yang tak mau sembahyang. Pasal buat tak mau sembahyang, sembahyang kalau tak khusyuk, celaka. Lebih baik saya sembahyang tak khusyuk, jadi saya pun tak sembahyang. Kan ada orang lagu tu kan, geng-geng tu lah.
Yang malas sembahyang tuan-tuan. Sebab tu dia berhujah kenapa tak sembahyang. Fawailul lil musallin. Itu hujah dia. Hujah dia dalam Quran. Celaka bagi orang yang sembahyang. Pasal itu kami tak sembahyang. Dan dia sebut ramai orang yang sembahyang ni adalah orang-orang yang celaka. Ada dia berdasarkan ayat tu. Sedangkan ayat tu sebut orang yang celaka dalam sembahyang ni alladzina hum fi solatihim sahun, tiraan. Alladzi an solatihim sahun, lalai daripada solat mereka. Alladzina hum an solatihim sahun. Lalai ni ulama bahas. Lalai ni apa makna lalai ni? Lalai yang pertama makna dia sembahyang lewat sampai keluar pada waktu dia. Tu makna dia. Ataupun lalai yang kedua, dia tidak menjaga syarat, rukun dan sebagainya, sehingga solat dia tak sah. Itu makna dia. Bukan makna dia orang sembahyang bila hilang khusyuk dia termasuk dalam ni. Bukan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam tafsiran surah dalam surah itulah Al-Ma'un, dalam surah Al-Ma'un. Makna dia orang yang lalai daripada sembahyang, lalai menjaga hukum hakam dia, syarat sah dia, lalai juga dia daripada waktu dia. Bukanlah makna lalai ni tuan-tuan dalam hati ni bila dia dia tak khusyuk termasuk dalam kecelakaan, bukan. Baik, dia lupa orang yang tak sembahyang. Dalam Quran dah sebut orang yang tak sembahyang ni masuk neraka saqar. Qalu ma salakakum fi saqar. Orang ahli syurga tanya pada ahli neraka, pasal apa hangpa masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin, pasal dulu kami tak sembahyang. Jadi orang yang tak sembahyang masuk neraka saqar. Baik. Sama juga puasa. Ramai orang puasa tidak boleh apa-apa ganjaran kecuali lapar dan dahaga. Bukanlah maksud dia tak khusyuk masa dia puasa tu. Walaupun kita tak puasa ada 3 kan. Ada puasa awam, khawas, khawasul khawas. Kata Imam Ghazali rahimahullah. Puasa awam ni macam orang biasa lah kan. Puasa ni jaga apa? Jaga ni je. Hukum apa? Jangan batal tak batal. Tapi dia buat dosa. Betul tak? Dia buat dosa. Bila buat dosa batal lah pahala dia tu. Khawas, kalau khawas ni puasa macam mana? Orang yang menjaga lidah dia. Betul tak? Menjaga lidah dia, anggota dia daripada melakukan dosa. Ini khawas. Yang lagi tinggi lagi, khawasul khawas, bukan sekadar menjaga lidah, anggota, mata apa semua. Hati pun jaga. Khusyuk. Selama dia puasa tu dia khusyuk. Tawajuh hati dia hanya akhirat. Melihat kebesaran Allah. Takut pada azam Allah. Itu khawasul khawas. Susah lah tuan-tuan daripada awal. Jadi yang tak dapat pahala ni yang mana? Dia puasa tapi mulut dia fitnah kawan ni. Dia puasa, dia mengumpat kawan ni. Dia puasa, dia buat maksiat, macam-macam maksiat dia buat. Yang ni yang tak dapat apa-apa kecuali al-ju' wal atash, lapar dan dahaga. Tapi kena ingat, mati nanti orang yang begini dia takkan diazab kerana tak puasa. Sebab dia puasa, betul tak? Pertama dia niat dan dia menahan diri daripada makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa. Jadi akhirat dia tak dapat pahala puasa, tapi dia tidak akan diazab kerana tak puasa. Boleh Beza dengan orang apa? Baik tak boleh baik tak payah puasa. Itu memang teruk tuan-tuan. Akan diazab kerana tak puasa. Baik, kita tengok yang ketiga. Saya mestilah beribadah dalam keadaan hati saya merasai kehadiran Allah. Membuang dan melupakan kesibukan dunia dan hiruk pikuknya. Ini pun kena usaha. Bila sembahyang cuba hadir rasa tuan-tuan, seolah-olah kita melihat Allah ataupun kita merasai Allah melihat kita kan. Kan disebut apa? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ibadah seolah-olah kita merasakan kita melihat Allah. Bukan tengok zat dia tuan-tuan. Rasa tuan-tuan kebesaran Allah tu. Bila dia baca ayat Quran tu, rasa kebesaran Allah seolah-olah kita melihat dia. Sama juga tuan-tuan, kita rasa apa? Nikmat Allah, kenangkan nikmat Allah, kebesaran Allah, rasanya ilmu Allah yang mengetahui segala-galanya, sehingga kita sembahyang ni kita rasa macam kita melihat Allah. Bukan melihat zat nah. Melihat zat memang tak boleh tengok tuan-tuan. Tak ada orang boleh melihat zat Allah di dunia ni tuan-tuan. Dalam mimpi khilaf di kalangan ulama. Sebagai ulama kata boleh, sebagai ulama kata tak boleh melihat zat Allah Azza wa Jal. Kalau boleh pun bukan melihat zat Allah, tapi melihat
gambaran saja. Misal itu tuan. Nah, misal saja. Okay, kita tengok keindahan dan sebagainya. Gitu je, bukan hakikat zat Allah yang sebenar. Dia hanya apa? Gambaran umum je tuan-tuan. Seperti mana bila orang mimpi pada zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dia tengok ada 7 apa? Lembu yang gemuk makan apa? 7 lembu betina yang kurus makan 7 lembu betina yang gemuk. Bukanlah makna itu makna dia. Makna dia nak main kemarau. Betul tak? Dia bagi macam apa? Perbandingan. Jadi kalau orang tengok dalam mimpi pun bukanlah hakikat zat Allah Azza wa Jalla. Sebahagian ulama kan bincang hadis yang Rasulullah SAW melihat Allah dalam mimpinya seperti seorang pemuda amrat yang tidak ada janggut, tak ada misai, dengan pakaian yang hijau yang sangat indah. Hadis ni jumhur ulama tolak, majoriti tolak. Tapi ada ulama terima. Terima tu bukan kata tu Allah, tapi dia panggil gitulah. Kena macam apa? Bukan itu Allah, dia hanya sebagai gambaran. Pemisalan. Untuk Rasulullah tengok dan Rasulullah berasa senang. Tapi itu bukan Allah. Seperti mana kita mimpi, kita nampak lain, tapi makna dia lain. Sama lah Nabi Yusuf AS kan. Bila dia mimpi, dia melihat apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkabah. Kemudian wasyamsa wal qamara li ra'aituhu li sajidin. Tengok ada 11 bintang, matahari dan bulan sujud pada aku. Apa makna tafsiran ni? Bukan betul-betul bintang tu sujud, kan? Tuan, batuk pula tuan. Isyak ke apa nak isyak? 8:34 Sekarang pukul apa? 8:27. Makna dia, kata tentang makna dia nanti nak mai. Ketika mana Nabi Yusuf alaihi salam dilantik menjadi menteri perbendaharaan atau kewangan di Mesir. Ketika itu datangnya adik-beradik dia kan. Adik-beradik dia datang, kemudian ada ayah dia dan adik dia yang hormat pada dia sebab dia pimpin masa tu. Itulah makna dia. Ketika mana dihimpunkan balik yang sebelah tu, termasuklah ayah dia dan adik-beradik dia yang tunduk hormat kepada Nabi Yusuf AS ketika mana mereka berkumpul kali kedua setelah terpisah tu kan. Itu kan dia tanya kepada ayah dia. Rupanya dia akan jadi orang yang besar akan datang. Bukan betul-betul bintang tu, bulan, matahari tu. Itu kalau pandangan ulama yang terima hadis Syab Amra itu, yakni perbahasan panjang, kontroversi. Kita pegang pendapat jumhur, hadis ni tidak sahih, tidak wajib, tidak perlu dijadikan pegangan. Cuma saya nak sebut cara ulama memahami hadis tu. Hadis Syab Amra nama dia. Baik tuan-tuan. Baik. Jadi pertama hadirkan Allah lah. Rasa kebesaran Allah. Ingat alam semesta yang besar-besar ni Allah yang jadikan. Hebat lagu mana makhluk yang kita tengok, Allah jadikan dia. Hebat lagu mana pun makhluk, takut lagu mana pun kita pada makhluk yang lain, besar lagu mana pun pangkat dia, kaya lagu mana pun, Allah yang berikan dan Allah yang jadikan dia. Dan lupakan kesibukan dunia yang hiruk pikuk. Tinggal sat dunia. Baik. Beribadahlah dalam keadaan seperti inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, la yanzurullah ila salatin la yuhdiru rajul fiha qalbahu ma'a badani. Allah SWT tidak memandang kepada sembahyang seorang lelaki yang mengerjakan tanpa kehadiran hati bersama gerak badannya. Jadi tak ada gerak badannya, maka Allah Ta'ala tidak melihat. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, doa sembahyang ni kan doa. Sembahyang tu kan doa, hakikat sembahyang tu doa. Sebab sembahyang memang kita minta kan. Alhamdulillah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian nanti nak bagi salam pun kita berdoa, betul tak? Dalam hadis pun sebut bila waktu sujud kita dekat dengan Allah, banyakkan berdoa. Sembahyang itu doa. Baik. Jadi tuan-tuan, bila kita berdoa kan Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Imam Tirmizi rahimahullah, Allah
wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah. Siapa berdoa pada Allah tak mustajab kot. Memang tak mustajab. Kalau ada doa macam tu, ada orang dia berdoa kan, Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya Allah, ampunlah dosaku in syi'ta, kalau kamu mahu lah. Dia doa macam tu kat Allah. Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya Allah, ampunlah dosaku kalau kau mahu. Kalau tak mahu tak payah. Macam tu lah tuan-tuan. Doa Allah lah. Ada kan. Jangan minta lagu tu. Minta kita yakin Allah kabul. Tapi banyak je benda yang kita minta kat dunia tak dapat. Betul tak? Banyak benda kita minta kat dunia tak dapat. Pasti pun tak dapat. Kita kena tahulah tuan-tuan, bukan semua benda yang kita sangka baik tu baik untuk kita. Kita tak tahu tuan-tuan. Baik, dan sebab tu dalam hadis sebut, bila kita berdoa pada Allah, sama ada disegerakan. Cara Allah mustajab ada 3. Yang pertama, Allah Ta'ala segerakan an tu'ajjila lahu da'watah, segerakan permintaan dia, sebab itu terbaik bagi dia. Yang kedua, au yasrifa anhu misla su mislah, ataupun Allah Ta'ala lepaskan kita daripada keburukan yang ada yang besar. Patutnya kita kena keburukan tu, tapi disebabkan kita rajin berdoa, keburukan tu tak kena kat kita kerana doa tu. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, au yudakhirahu lahu fil akhirah, Allah Ta'ala simpan doa kita tu di akhirat kelak. 3 ni cara Allah kabulkan doa kita. Tapi kalau tanya kita nak yang mana? Nak yang pertama lah. Betul tak kan? Kita tanya kita tuan-tuan. Bukan semua benda kita tahu. Betul tak? Hatta kalau anak kita nak buat begini, kita tak bagi. Anak kita nak buat begini, tak bagi. Bukan pasal tak sayang. Menurut pandangan kita, benda ni tak elok. Betul tak? Hatta kita dengan bini kita pun. Bini kita kata, bang buat lagu ni lah bang. Bang buat lagu ni. Kita rasa tak baik. Berdasarkan pandangan kita. Tak elok. Mungkin akan datangkan musibah. Mungkin akan datangkan bencana dan sebagainya. Tapi menurut pandangan isteri kita macam bagus. Betul tak? Hatta dalam hidup kita pun, dalam segala tindakan. Kadang-kadang bila tanya kita yang cetek ilmu, kita rasa tindakan begini baik. Tanya orang berkemahiran, salah. Allah Ta'ala lebih mengetahui tuan-tuan. Saya habiskan tuan-tuan. Berkata ulama', sembahyang itu adalah urusan akhirat. Maka kamu masuk menunaikannya, bererti kamu telah keluar dari dunia. Sembahyang urusan akhirat. Bila sembahyang, lupakan dunia. Lupakan semua. Fokus mata-mata pada Allah Azza wa Jalla. Jangan ingat benda yang lain. Kalau datang tuan-tuan, tolak. Datang kadang-kadang lintasan tu kan mai. Betul tak? Dia akan mai. Datang kita tolak. Sebab tu kadang-kadang kita terlupa rakaat. Antaranya itu lah. Betul kan? Terlupa rakaat. Sebab kadang-kadang ada benda yang mengganggu fikiran kita. Tengah-tengah sembahyang kita teringat apa-apa lah. Betul tak? Mungkin tengah sembahyang kita teringat masalah anak kita ke, masalah isteri kita ke, masalah tempat kerja ke, masalah kita dengan bos ke. Kadang tengah sembahyang tu terfikir kan, sampai kita punya sembahyang lupa rakaat berapa ni. Pasal fikirannya terganggu. Hasan Al-Basri meriwayatkan, setiap sembahyang yang tidak disertai kehadiran hati, maka ia adalah lebih hampir kepada siksaan. Maksud dia kalau lalai lah tuan-tuan, sampai lalai, lupa, rukun, syarat dan sebagainya kerana lalai. Baik. Sebab tu tuan-tuan ada sikit perbahasan. Kalau ikut ulama sufi tuan-tuan, kita 5 minit lagi, 4 minit lagi. Menurut Imam Ghazali rahimahullah, ni pandangan Imam Ghazali yang dia berbeza dengan majoriti ulama. Imam Ghazali rahimahullah sebut, tuan-tuan tahu, ulama terkenal yang kita Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Al-Mustafa dan sebagainya. Imam Ghazali berpandangan mana-mana orang kalau dia berjemaah tak khusyuk, tapi semayang kat rumah khusyuk. Nak semayang rumah ke semayang berjemaah? Itu perbahasan. Kalau Imam Ghazali rahimahullah dan ulama sufi, maka semayang bersendirian itu lebih afdal. Kalau ikut majoriti ulama, walaupun kita semayang kalau ramai ni kurang khusyuk, katakanlah kurang khusyuk, mungkin kita ni rasa tak selesa lah. Macam masjid tuan-tuan ni ada aircon, selesa. Setengah-setengah surau ke kita ada aircon kan, panas ke, rasa berlengah badan ke, dia rasa rimah, tak khusyuk.
Kok dia kata surau aku ni kalau semayang subuh ya, jemaah ramai tak gosok gigi, pening kepala. Kan ada orang malas gosok gigi, dia tak rasa bau mulut dia busuk, orang sebelah pening. Jadi dia tahu lah ini kalau pergi memang jemaah tak gosok gigi punya ni. Yang mana satu? Kalau ikut jumhur ulama, majoriti lah kita pegang. Kita terutama ulama-ulama fiqh tetap juga sembahyang berjemaah, kerana sembahyang berjemaah itu 27 kali. Tak boleh lawan sembahyang sendirian sekalipun lebih khusyuk. Kalau ikut menurut ulama sufi, terutamanya Imam Ghazali rahimahullah, maka sembahyang sendirian. Ala kulihal kita pegang jumhur tuan-tuan. Kita pegang jumhur. Saya beritahu awal lah, nanti tuan-tuan semua pakai tamai. Pasal apa? Sembahyang dengan bini lagi khusyuk lah Ustaz. Saya hanya beritahu pandangan tuan-tuan. Dan pandangan yang lebih benar, dan ulama banyaklah yang tolak pandangan ni. Sehingga kan apa, Syekh Zakaria Al-Kandahlawi kan dalam kitab dia tu kan, Fadail Amal, dia tolaklah pandangan ni. Mana boleh kita kata khusyuk dengan meninggalkan sunnah. Dia begitu. Nabi suruh sembahyang berjemaah, Allah Taala suruh warka'um araki'in, tiba-tiba kita tak mau alasan tak khusyuk. No, tak dapat diterima. Mengamalkan sunnah lah yang membawa kepada khusyuk. Begitulah hujah ramai ulama. Jadi tuan-tuan main sembahyang berjemaah. Baik. Okey tuan, kita boleh start dengan tahlil. Akan datang yang keempat. Saya mestilah beribadah dalam keadaan serta ingin menambahnya. 31 nombor 4. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Ila hadati sayyidina wa habibina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwani minal anbiya wa mursalin salawatullah wasallam.